Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur. Selamat berpuasa kepada seluruh muslimin dan muslimat. Sedar tak sedar, pejam celik dah pun memasuki minggu terakhir kita berpuasa, Alhamdulillah. Dan kalau hari itu kita dah tanya kepada Koresponden TVS kita bagaimana persediaan menyambut Ramadan di Jakarta, Indonesia dan juga Singapura. Hari ini kita akan bertanya kepada mereka bagaimana persediaan menyambut Aidilfitri pula. Jadi bersama dengan saya di talian video call sekarang ini, Encik Syukri. Hello. Assalamualaikum. Apa khabar? Salam, khabar Syirah. Ya, sihat. Selamat Sihat. berpuasa. Selamat berpuasa. Alhamdulillah sihat. Sajalah nak tanya dengan Encik Syukri, beraya kat mana tahun ni? Oh, nampaknya ini raya di Jakarta lagi lah. Jadi Encik Syukri, tahun ini merupakan tahun kedua kita menyambut Kedua. Hari Ya. Raya semasa pandemik COVID-19. Rasanya norma baharu pun dah tak rasa baharu sebab orang dah terbiasa dengan SOP yang ditetapkan, dan satu yang orang Malaysia susah sikit nak biasakan iaitu Ya. tak dapat balik kampung beraya bersama keluarga. Sebab kita tak boleh lagi merentas negeri dan daerah dekat kebanyakan tempat lah dekat Malaysia sebagai contoh. Jadi nak tanyalah dengan Encik Syukri, bagaimana pula keadaan di Indonesia sekarang ini? Ya, Syirah, nampaknya bagi rakyat Indonesia ini pun tahun kedua. Rakyat Indonesia tidak dibenarkan bermudik atau pulang kampung bagi menyambut Aidilfitri tahun ini. Sebelum pandemik COVID-19, tradisi bermudik atau balik kampung di Indonesia berlaku pergerakan besar-besaran sekitar 30 juta orang akan pulang ke kampung bagi menyambut Aidilfitri. Dan untuk tahun ini pemerintah Indonesia menetapkan larangan bermudik berkuat kuasa 6 hingga 17 Mei, 6 Mei hingga 17 Mei. Mengikut keliling yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, semua agensi penguatkuasa akan memperketatkan peraturan penyaringan COVID-19 di pelabuhan, di jalan raya bagi mengekang penyebaran COVID-19. Berdasarkan pengalaman sebelum ini, berlaku lonjakan kes setiap kali berlangsungnya perayaan dan gerakan besar-besaran. Untuk tempoh 6 Mei hingga 17 Mei, polis akan membuat sekatan jalan raya di jalan tol utama dan akan mengarahkan mana-mana kenderaan yang cuba pulang ke kampung berpatah balik. Pemerintah Indonesia juga akan menangguhkan semua perkhidmatan angkutan awam darat, perkhidmatan kereta api, laut dan juga udara bagi tempoh berkenaan. Ya, Syirah. Jadi tapi daripada sekatan jalan raya yang dilaksanakan ni pasti ada pengecualian kepada pihak-pihak tertentu untuk merentas provinsi ataupun mudik. Boleh kongsikan kepada kita di Ya, Syirah. TVS? Ada beberapa pengecualian seperti perjalanan kecemasan dan atau yang melibatkan urusan rasmi berlaku. Menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, larangan mudik tidak dikuatkuasakan kepada kenderaan tertentu dan juga syarat-syarat tertentu. Kenderaan yang membawa bekalan makanan, misalnya bekalan keperluan harian, pegawai kerajaan, anggota polis, tentera yang perlu merentas provinsi untuk tugas rasmi dibenarkan. Tapi mereka perlu menjalani ujian swab test terlebih dahulu. Selain sokongan dokumen pengesahan dari majikan, atau kalau orang kampung, orang-orang awam perlu pengesahan daripada ketua-ketua kampung atau ketua di tempat mereka tinggal. Syirah. Jadi untuk sambutan Hari Raya di Indonesia pula, bagaimana sambutan Hari Raya ini ditetapkan? Ya, Syirah, penetapan awal puasa dan Aidilfitri dilakukan menerusi persidangan isbat. Persidangan isbat ini adalah penentuan tarikh Ramadan dan Aidilfitri sejak pandemik COVID-19, persidangan ini diadakan secara sidang video melibatkan pegawai-pegawai Kementerian Agama, Majlis Agama Islam Indonesia dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau ahli parlimen. Persidangan dijadwalkan untuk tahun ini dijadwalkan pada 12 Mei dan pengumuman akan dilakukan oleh Menteri Agama. Syirah. Jadi Encik Syukri, sebelum kita akhiri sesi bersama dengan Encik Syukri hari ini dan sebelum kita nak menyambut Hari Kemenangan beberapa hari lagi ni, boleh kongsikan kepada penonton TVS apa juadah istimewa Lebaran di Indonesia? Ya, Syirah, juadah istimewa Hari Raya di Indonesia ni ia berbeza mengikut provinsi. Terdapat 34 provinsi di Indonesia. Tapi secara umumnya, ya seperti Malaysia juga ada ketupat, nasi, rendang, lontong, ada masakan rendang ayam dan daging. Kalau masakan rendang ni adalah ciri khas masakan Minang.
dan secara umumnya rendang diterima sebagai juadah untuk orang Indonesia. Menu lain antaranya opor ayam, kuahnya kekuning-kuningan, biasanya dimasak dengan ayam kampung. Banyak lagi menu lain Syira, sambal goreng kentang dan krecek, sayur gurih, gulai ayam. Gulai ayam ni ialah gulai ayam masakan Padang. So, kalau Syira pernah makan nasi Padang, so tahu Ya, ya. bagaimana rasanya nasi Padang tu kan, gulai ayam dia. Kemudian ada menu disebut kari ayam. Tapi kalau di Malaysia, kari ayam di Indonesia ini ialah seperti masakan kurma di Malaysia. Dan juga ada aneka sup, dan sup paling popular itulah sup iga atau sup tulang rusuk. Ya Syirah, banyak lagi menu-menu lain. Ya. Beliau pula dengar. Yeah. Tak sabar pula nak sambung raya. Baiklah Encik Syukri, terima kasih untuk perkongsian hari ini. Semuanya mengenai persediaan menyambut Syawal di Indonesia sebab tinggal beberapa hari lagi kita menyambut Hari Raya. InsyaAllah jumpa lagi di episod akan datang Encik Syukri. Kita nak berehat seketika kembali. Kita nak berehat seketika kembali selepas ini dalam Koresponden TVS. Bertemu kembali dalam Koresponden TVS bersama saya Syira Mansur, juga Koresponden TVS dari Singapura. Assalamualaikum Puan Masita. Salam Syira. Apa khabar Singapura? Ada berita mutakhir, kes-kes muncullah Syira. Difahamkan Singapura akan kembali ke fasa 2 pembukaan semula kegiatan ekonomi dan sosial. Ini bermula 8 sehingga 30 Mei. Kalau sebelum ini Singapura berada di fasa 3 dari 28 Disember 2020. Dan selain itu Singapura juga akan memperketat langkah di pintu sempadan, termasuklah mengurangkan entry approvals untuk semua pelawat yang baru tiba dari negara atau wilayah berisiko tinggi, termasuklah Malaysia. Jadi boleh Puan Masita kongsikan mengapa tindakan-tindakan ini diambil? Terima kasih Syira. Tindakan ini diambil berikutan situasi beberapa negara terus mengalami lonjakan semula kes dan kemunculan varian baru. Virus juga telah dikesan di Singapura. Juga jumlah kes tempatan atau komuniti terus meningkat sejak akhir bulan 4, menandakan penurunan kes boleh meningkat jika tidak dibendung. Mungkin boleh saya kongsikan data ini pada setakat 3 hari bulan Mei. Singapura telah memesan kes tempatan 8 kes dengan varian South Afrika Selatan atau dikenali B1351, 14 kes dengan 7 masing-masing dengan varian United Kingdom B117 dan India B16172. Juga 6 kes dengan 3 masing-masing dengan varian P1 Brazil dan satu lagi varian dari India B16171 dan 1 kes dengan varian kedua dari UK B1525. Di samping itu terdapat 4 kes jangkitan semula reinfection dengan varian Afrika Selatan B1351. Juga menurut Kerajaan Singapura perlu diberi perhatian 7 kes dalam 3 kluster yang ada ketika ini. Mereka mempunyai varian dari India iaitu B16172. Tetapi katanya virus dalam setiap kluster berbeza secara filogenetik, membawa maksud kluster-kluster ini tidak saling berkait antara satu sama lain. Kes daripada dia adalah sebahagian daripada kluster terbesar ketika ini setakat ini melibatkan hospital Syira. Tan Tock Seng dengan ketika ini mempunyai 40 kes membabitkan kluster hospital Tan Tock Seng inilah. Itu agak membimbangkanlah kerana melibatkan hospital kali ini. Jadi dengan peningkatan kes di Singapura sekarang ini, adakah ada dalam kalangan rakyat Malaysia yang positif di sana? Ya mungkin saya boleh kongsikanlah jika dilihat dari data harian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan di sini pada tahun ini, rakyat Malaysia tidak menyumbang tidak menjadi penyumbang utamalah statistik kes penularan tempatan di sini. Walaupun kami bebas menetap dan bekerja di sinilah, alhamdulillah lah Syira. Hanya pada minggu lepas
lepas beberapa orang warga negara termasuklah seorang doktor dan staf di Hospital Tan Tock Seng melibatkan rakyat kita dan mereka ini merupakan kontak rapat lah dan bukan kes utama atau kes indeks. Setakat jam 12 tengah hari kalau boleh saya petik data 6 Mei jumlah kes di Singapura adalah 61,286 dengan kes komuniti ataupun tempatan berjumlah 204,417, kes import 4,351 dan selebihnya pekerja asing di asrama lah 54,518. Boleh Puan Mista jelaskan dengan lebih lanjut mengenai tindakan mengetatkan lagi langkah di pintu sempadan di Singapura dan adakah ianya akan memberi kesan kepada rakyat kita? Ya, betul Syira. Sebenarnya itu satu berita yang sedih lah. Sebagai langkah ketat di pintu sempadan, SIMEK akan semula tempoh notis duduk di rumah. Di sini dipanggil stay home notice, SHN, atau pada takrifan kita kuarantin lah. Dinaikkan lagi Syira kepada 21 hari berbanding 14 hari sebelum ini. Pastinya menjejaskan rakyat kita yang ingin balik ke Malaysia dan mahu balik semula ke Singapura kerana mereka perlu memperuntukkan kos 3,200 Singapura dolar atau dalam ringgit Malaysia 10,000 Syira. Ini pun 14 hari mereka kurang mampulah untuk membayar, tetapi kita perlu realistik lah mana-mana negara mereka akan mempunyai cara masing-masing lah bagi mengekang penularan virus yang kita tidak nampak ini, yang kelihatannya semakin timbul balik gelombang baru. Apa-apa pun sebenarnya semua ni adalah untuk kebaikan kita bersama. Jadi rasanya Puan Masita beraya di Singapura lah. Nampaknya begitulah. Selama 2 tahun kan? Saya tidak mahu orang tanya sebenarnya. Sedih lah beraya di perantauan. Tapi tak apa. Terima kasih Puan Masita untuk laporan hari ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita ucapkan kepada Puan yang akan beraya di Singapura, beraya di perantauan. Baik, koresponden TVS berakhir di sini. Jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syira Abu Mansur. Jaga diri Malaysia.